Okey, Assalamualaikum. Okey, seterusnya. Bahan-bahan asas yang digunakan dalam penghasilan roti. Okey, pertama, tepung, yeast, garam dan air. Maksudnya untuk menghasilkan roti, 4 bahan ini sahaja sudah cukup. Tetapi, dengan adanya bahan pertambahan, lemak, gula, susu, telur dan bread improver ataupun pembaik roti akan menyebabkan penghasilan roti yang berbeza lah. Ada roti yang sedikit gebu, ada roti yang lembut. So, bergantung kepada bahan tambah yang kita gunakan. Okey, tepung. Tepung merupakan biji gandum yang dikisar halus, isi gandum yang endosperm yang mengandungi protein dan kanji. Okey, tepung adalah bahan utama yang menentukan struktur asas roti lah. Okey, ada 2 jenis tepung iaitu strong flour dan weak flour. Okey, kalau strong flour ni adalah untuk protein lah, yang kandungan protein yang tinggi. Weak flour pula adalah protein rendah. Biasanya untuk kek. Okay, kalau yang kita perlukan penggunaan protein yang tinggi sebab dia mengandungi gluten yang banyak untuk membuatkan dough tu kenyal dan seragam. Okey, ala fungsi tepung kita cakap tadilah, dia mensumpahkan struktur asas. Mana-mana bahan, mana-mana produk pemprosesan roti ataupun confectionery, ia membentuk struktur asas. Dan sebagai ejen penyerap, memberi kesan kepada kualiti dan memberi rasa kepada hasilan dan menambahkan mutu makanan. Okey, gluten ni adalah protein terdapat dalam tepung gandum. Dia memberikan struktur dan kekuatan kepada produk tu lah. Gluten yang terbentuk apabila protein menyerap air, tali-tali anjal akan terbentuk apabila dough diaduk atau diuli. Okay, sebahagian besar kandungan tepung dan kanji ialah protein gluten. Protein gluten inilah yang membantu memberikan struktur yang kekenyalan kepada roti. Seterusnya air. Air ni penting dalam fasa campuran untuk penghidratan. Maksudnya dia nak larutkan lah tepung. So kita perlukan air sebagai ejen pelembab, dan pembentukan gluten tu daripada tepung akan berlaku sekiranya ada air yang membantu proses penjelatinan kanji. Okey, seterusnya yeast. Okey, yeast adalah organisma hidup. Maksudnya ada benda hidup. Okey, dia memerlukan suhu yang suam, dia memerlukan kelembapan dan fungsi dia sebagai ejen penaik dalam dough. Okey, dia penting dalam proses fermentasi. Okey. Okey, yeast. Macam mana yeast boleh bertindak? Yeast kena bertindak dalam keadaan lembab. Maksudnya kita perlukan air, gula, tepung. Maksudnya apabila ada kesemua bahan tu dan yeast tadi tu, dia akan bertindak. Apabila adonan berada dalam keadaan suhu yang suam, oven, apabila kita membakar roti, so dia akan naik dengan baik. Ada 3 jenis yeast. Yeast segera. Yeast segera yang kita biasa gunalah instant yeast, yeast kering dan yeast basah. Okey. Yeast segera bentuk dia berbiji-biji. Biasanya dibungkus dalam vacuum. Yang ni yang selalu kita gunalah, jenis Mauripan. Okey, ni yeast kering. Yeast kering bentuk berbiji-biji dan penggunaan sangat berkesan. Okey, disimpan lama jika bungkusannya dimeterikan dan atau dikenali sebagai ibu roti. Okey, kalau selalu sebut ibu roti, ini adalah yeast kering. Okey, yeast basah dalam bentuk berbuku. Yeast ni tak tahan lama dan boleh simpan selama 4 hingga 5 hari saja bila dibuku. Dan bau dia pula seperti cendawan. Okey, nisbah yang kita gunakan, biasanya yeast basah ni memerlukan 3 kali ganda daripada yeast segera. Okey, selain daripada yeast ni juga, dia memberi ejen penaik dan memberi rasa dan aroma. Sebab tu bila kita makan roti, ada rasa yang istimewa, ada bau yeast kan. So ini adalah fungsi yeast tu lah. Okey, garam. Kita perlukan garam. Adunan roti bertambah enak dengan menambahkan tindakan yeast. Maksudnya, bila ada garam, yeast tu akan bertindak. Tapi tidak melebihi daripada jumlah garam, tidak boleh melebihi 2% daripada
berat tepung. So, bila ada kelebihan garam tu, dia boleh menyebabkan efek pada segi rasa. Okay. Tapi kalau kita tak letak garam pula, warna roti kita agak pucat. So, garam ni selain pada memberi rasa, dia juga akan boleh menyebabkan berlakunya warna. Namun, tapi kalau kita garam yang kita gunakan berlebihan, dia akan menjejaskan proses fermentasi atau mengganggu gugatlah tindakan yeast dan mengurangkan pengeluaran gas. So, maksudnya dari istilahnya dia mematikan yeast lah sekiranya penggunaan dia berlebihan. Kalau mengikut formulasi, so tak ada masalah. Okay, so ni fungsi garam, memberi perasa, mengawal proses fermentasi, menguatkan gluten daripada tepung gandum itu. Okay, ni adalah bahan-bahan tambah yang kita nak gunakan lah. Okay, contohnya lemak sama ada shortening, margarin, mentega. So, digunakan daripada 1% daripada berat tepung. Okay, ni fungsi lemak untuk memperbaiki isi padu roti, memperbaiki tekstur isi roti, memanjangkan jangka hayat, melembutkan gluten dalam dough dan meningkatkan mutu pemakanan. So, ada kaya dengan nutrien. So, dia pada masa yang sama juga dia memberikan hasil nutrisi. Okey, ni gula. Fungsi gula selain daripada memberi perisa, dia adalah makanan kepada yeast. Macam mana dia membantu? Dia membantu proses fermentasi. Kemudian dia membentukkan pewarna, perisa dan memanjangkan jangka hayat. Okay, tapi penggunaan yang berlebihan boleh menyebabkan penampaian dan pengembangan dough tu perlahan. Permukaan roti menjadi terlalu perang sebab berlaku caramelization dan isi roti menjadi lembap. So, sebab kandungan boleh menyebabkan berlaku perubahan kandungan isi padulah dalam formulasi kita bila berlebihan sugar. Okey, susu. So, ada resepi menggunakan susu, ada resepi menggunakan air. So, bila pertambahan susu ni, dia akan memberikan warna pada kulit atau permukaan roti melalui tindak balas protein dan laktosa dalam susu. Dan pada masa yang sama dapat menguatkan gluten. Okey, telur. Kita boleh ambil bahagian telur sama ada kuning telur ataupun putih telur ataupun keseluruhan telur itu sendiri. Okey, kalau kuning telur mengandungi lecithin, malah putih telur pula mengandungi albumin. Dan kuning telur bertindak sebagai bahan emulsi lah, membantu dalam tekstur roti. Mana putih telur, buih telur yang dipukul akan merangkap udara dan mengembang apabila dibakar. Ini ejen penaik. Daripada yeast, kita boleh gunakan serbuk penaik ataupun cream of tartar. Tapi biasanya kita akan bila dah gunakan yeast, kita tak gunalah serbuk penaik. Tapi bergantung pada resepi, formulasi. Mengikut peraturan makanan 1985, kita boleh gunakan bahan pengawet yang dibenarkan dan biasanya adalah asid propionik, natrium, kalium dan kalsium. Tapi tidak melebihi 2000 mg per kilo roti. So, kalau awak beli roti, macam Gardenia ke, pelbagai jenama, mesti ada kat belakang hujung sekali formulasi bahan dia penggunaan asid propionik ataupun kalsium propionat. So, sebagai bahan pengawet lah nak bagi roti tu tahan lebih lama. Okay. Selain daripada tu, kita gunakan, ada juga resepi yang menggunakan pelembut roti. Contohnya memperbaiki sifat pengekalan lembapan dan memanjangkan jangka hayat. Okay, itu fungsi pelembut roti. Okay, pembaik roti, bread improver adalah bahan tambah yang digunakan untuk menguatkan dan pelembutan gluten. Beberapa ejen pelembut asli yang terdapat dalam kebanyakan tepung. Okay, ni adalah contoh bahan penaik. So, boleh tengok dan setiap fungsinya. Okay, peralatan roti, kita perlukan mixer, mesin pengadun ataupun dough mixer. Kalau tak ada dalam kuantiti yang sikit ataupun sekilo, kita boleh pakai tangan. Mesin pemerap, proofer. Okay, mesin pembahagi dough divider. Dan oven. Yang paling penting kita nak bakar lah. Mesin pembahagi dough divider kita boleh buat secara manual jika tak ada. Proofer pun jika tak ada, kita boleh buat secara manual lah. Tapi yang perlu ada adalah baking oven. Okey, ada 3 jenis kaedah yang digunakan dalam penghasilan roti. Okey, pertama kaedah terus, straight dough. Okey, so bila kaedah terus, fermentasi dia sebanyak 3 kali. Okey, proses pengadunan, maksudnya kita adun roti. Sama ada kita menggunakan tangan ataupun mangkuk pengadun. Kita akan fermentasi dia,
Note down tu maksudnya kita akan pukul dough tu roti sebab kita nak keluarkan gas. Dan kita akan fermentasi. Kita bentuk dan fermentasi kali ketiga. Maksudnya fermentasi ni kita peramkan dia lah. Sama ada dalam puffer ataupun kita di luar. Okay, dan kita buat pembakaran dan akan pembungkusan. Ini kaedah pengadunan dia. So, nanti kita akan buat. Okay. Knockdown ni, kalau awak tengok proses knockdown ni penting untuk kita buang angin. Punching down. Kita akan pukul dough tu. Sehingga dia lepeh. Bila kita dah lakukan fermentasi. Okay, apa proses pentingnya knockdown ni? Sebab kita nak menstabilkan suhu adunan. Untuk mengecilkan ruang udara di dalam adunan. Memastikan dough akan naik semula dengan sama rata dan seragam. Menghasilkan tekstur roti yang lebih baik berbanding kaedah lain. Maksudnya sebab kita nak hasilkan dia dough yang naik dengan sama rata dan seragam dengan kita buang angin dalam tu. Kita pukul dia sebab kita nak buang angin. Okay, itu pentingnya proses knockdown. Okay, nanti kita akan buat yang ni. Okay, selain daripada itu kaedah segera. No time dough. Kaedah segera, dia melakukan pemeraman ni hanya sekali sahaja. So, dia lagi cepat. Okay. Mengadun dough kita boleh buat secara dengan tangan ataupun kita buat dengan mesin pengadun. Okay, kalau kita buat dengan tangan, masa yang dia ambil agak lama lah. Double lah daripada penggunaan mesin pengadun. Okay, tujuan kita nak adun dia, kita nak uli adun tu, kita nak uli dia lah. Adunan untuk mendapatkan adunan yang kenyal, licin dan lembut. Okay. Kemudian kita nak tahu pula macam dough kita tu dah ready, dah boleh dah siap. Maksudnya kita akan buat ujian kekenyalan dough ataupun membrane test. Maksudnya bila kita tarik dough tu sama ada dough tu tak koyak. Itu nama dia membrane test. Okey, ujian kekenyalan dough. Okey. Ini adalah mekanisme semasa pengadunan. Okey. Ini kita akan buat dekat lab nanti. Okey. Proses pemeraman kita akan simpan di dalam puffer lah. Okay, lebih kurang sejam. Ataupun kita biarkan dalam suhu bilik. Okay, dough akan naik sekali ganda daripada bentuk asal dia. Okay, pembentukan dough. Lepas tu bila kita dah bentukkan dough, kita akan gunakan dough divider. Dough divider untuk dibahagikan dough dalam bilangan yang kecil lah. Tetapi kalau tak ada dough divider, kita akan buat secara manual. Maksudnya kita timbang dan kita akan bahagikan dalam jumlah yang sama banyak. Dan kita akan buat pembakaran roti. Okay, dan pembungkusan. Okay, so untuk teknik yang ni, kaedah segera ni dia lebih jimat masa. Tak ada rasa fermentasi. Masa pemeraman yang singkat. Tapi kekurangannya jangka hayat dia pendek. Kita bancuh dia sekali saja. Masa amat singkat untuk mengubah perancangan asal. Dan peningkatan jumlah dough penguraian. Tidak tetaplah kekurangan dia lah. Okay, ada masa kita mungkin akan dapat sekali buat dapat 20. Ada waktu kita buat dapat 25. So, bergantung kepada dough itu sendiri. So, dia tak tetap. Okay. Kaedah seterusnya, itu kaedah yang ketiga adalah kaedah span dan dough. Okay, kaedah ini memerlukan dua pemeraman. Roti yang sesuai menggunakan kaedah ini ialah roti sandwich. Roti yang terhasil dengan menggunakan kaedah ini mempunyai ruang udara yang lebih kecil dan lebih padat. Okay. So, dia ada kaedah pemeraman ni. Tiga pemeraman. Okay. So, bila dia dah buat fermentasi kali kedua. So, dia akan bentukkan dough. Dan kemudian dia akan fermentasi lagi kali ketiga. So, baru dia akan bakar. Okay. So, ini mesin pengadun. Okay. Mesin pembahagi dough ni, rupa dia ni mesin pembahagi dough. So, kita akan letakkan dough kita kat tengah ni. So, bila kita letakkan dia, so dia akan bahagikan dough sama rata. So, ni tengok. Bila kita tengok, cantik. Kan, terbahagi sama banyak. Tapi kalau kita tak ada ni, kita kena buat manual. Timbang keseluruhan. Lepas tu kita kira berapa banyak. Contohnya kalau 3 kilo, kita nak hasilkan dough kecil ni 60 gram. 3,000 gram bahagi dengan 60 gram, kita akan dapat lebih kurang dalam berapa biji. Okay. So, ini mesin puffer. Okay, malangnya dekat college tak sampai lagi mesin puffer kita. So, kita akan buat di
kita akan letak fermentasi di luar sahaja. Okay, ni oven pun bakar.